Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, selamat pagi. Okay, nak beritahu korang. Pagi ni, saya punya first time tekan butang live sendiri. Tak ada suami saya. Macam saya excited lah juga. Assalamualaikum semua. Thank you so much yang dah masuk. Okey tak saya letak kat sini. Okey tak? Saya duduk. Okey. Saya guna stand ni. Saya pasang. Ya Allah, semua sendiri korang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Zuli Nurita. Waalaikumsalam Anis Azura. Siapa lagi dah bagi salam tadi? Hai Nur Hafifah Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey korang. Hai Prima Singara Velu Prem. Hai. Hello Kak Elvan Elixir. Hello. Waalaikumsalam Afikah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah baca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam. Khabar baik Selma. Okey boleh kita terus. Apa tajuk saya tadi? Tajuk simple. Saya adalah suri rumah tangga Najib Asaduk. So saya nak cerita pasal apa hari ni? Selamat pagi dari Kemboja. Dinode Vigo dari morning from Malaysia. Okay, thank you so much to see me this morning. Waalaikumsalam Intan. Cantik lama, cantik rumah kot halaman Oh, halaman ada pokok. Terima kasih. Okey, kita mula. Sebab kita ada setengah jam je. Okey, saya sama-sama tu korang share and belanja saya love lah macam biasa. Saya sukakan love kan. Belanja saya, bukan belanja saya, tekan button share supaya ramai boleh join kita pagi ni. Just borak-borak sebagai seorang suri rumah tangga. Okey, saya sebenarnya belum habis lagi baca buku ni. Yang semalam tu siapa join saya semalam, saya ingat, saya cakap dengan suami saya ingat nak tajuk Minimalis 2. Tapi tiba-tiba dalam buku ni juga saya dapat, saya follow tadi. Oh subhanallah. Walah. Okey. Kotor. Saya follow satu blog. Siapa nak follow blog ni? Kan? Dia blog Mat Yusof Jamar. Mat Yusof Jamar. MD Mat Yusof YUSOF Jamar. Siapa tim yang ada pagi ni? Boleh tolong tuliskan. Kenapa kat sini saya tiba-tiba dapat idea tentang suri rumah tangga. Sebab beliau adalah merupakan bekas pensyarah yang dah retire dan dia menulis. Dan ada antara tulisan beliau adalah tentang isteri beliau. Isteri beliau. Betapa dia bersyukurlah dan memuji isteri beliau. Mereka ada 9 orang anak. Siapa kata 5 itu ramai? Mereka ada 9 orang anak. Si biji wajah Abang Najib. Terima kasih banyak Cik Din Besut. Dan korang, saya salute ni. 9 anak mereka menyusu badan. Kan? Salute kan? Saya 8, Putri Khaira Iman. Masya Allah. Semoga Allah berkah ke 8 anak puan putri. Putri susukan anak 8 orang tu. Saya salute sangat orang yang menyusukan anak. Okay, so saya nak cerita sikit. Tadi ada ayat beliau. Kita terus ceritalah kita terus borak-borak. Saya sambil-sambil saya baca korang punya komen-komen ni tentang anak-anak, tentang suri rumah, akak 4 orang, Kak Zai, kan? 4-5 orang dah ramai. Even seorang pun ramai tau. Seorang anak kalau dia masih kecil dengan tak tahu diamnya, dengan tantrumnya. Tahu tantrum? Tantrum tu yang suka ngamuk-ngamuk tu. Dia kebanyakan budak-budak akan alami benda tu. Dia tak tahu nak bagi tahu apa kat mak ayah dia, tahu-tahu dia ngamuk. Salah sikit dia ngamuk. Tu kita panggil tantrum. Anak puan berapa? Anak saya 5 orang. 11, 10,
8, 6 tahun dan yang paling kecil 3 tahun. Anak saya 5 orang. So pada saya sudah ramai. Okey, cakap pasal saya 4 orang semua nyusu. Alhamdulillah, alhamdulillah Puan Sharifah. Saya bersyukur sangat. Arwah mak saya bagi semua susu badan, masya-Allah, adik-beradik 12 orang Ni zaman-zaman adik-beradik kita dulu mak ayah kita, mak kita melahirkan anak sampai 10, 11, 12, 8 kan. 5 tu dah paling sikit lah zaman dulu kan agaknya lah kan. Saya tak tahulah kan, saya teka-teka je. Tapi sekarang rata-rata kita semua 45, betul tak? Rata-rata umur-umur kita ni kan, umur-umur 35, 36, 37, 38, 40 ni, anak 45 orang kan. Anak saya 2 orang, alhamdulillah. Puan Suhaili, terima kasih setiap pagi follow. Puan Suhaili adalah seorang daripada isteri kepada salah seorang manager saya, Cik Syakirin, dan beliau duduk dekat je kat sini. So apa-apa kita banyak bincang-bincang pasal anak-anak kan. Saya memang sendiri rumah, 5 orang anak saya susu badan, masya-Allah. Alhamdulillah, sebab saya tak ada cerita. Saya susukan anak. Saya susukan ke-5 anak saya. Saya susu badan. Walaupun saya bekerja sebagai guru, tapi saya ambil masa di sekolah untuk pam susu. Pam susu untuk bekalan dia esoknya. Saya minta terima kasih banyak kepada Kak Pizah, guru tadika di Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang, sebab izinkan saya tumpang sikit ruang untuk saya simpan susu yang saya perah. Saya tak dapat banyak saya bukan orang yang banyak sangat susu. Saya orangnya susu saya pada anak-anak saya hanya mencukupi untuk anak saya. Memang cukup-cukup je. Macam tu. Saya simpan dalam, saya satu hari saya dapat perah 2 botol saja. 2 botol kecil tu je. Orang panggil berapa ounce lupalah pasal ounce ni. Satu botol kecil tu 5 ounce So saya dapatlah 10 ounce. Macam tu lah. So, saya nak cerita bonda ada 10 orang adik-beradik, masya-Allah. Saya memang selut. Saya adik-beradik ada 4 orang saja, bonda. Bonda 10 kan, dahsyat. Meriah sangat. Anak saya 3 je semua dah besar, bestnya. Alhamdulillah anak dah besar tu time ni lah kita boleh dengan suami orang kata apa? Dating. Dating, bercuti-cuti, lawat cucu kan. Anak saya 7 orang. Best lah anak korang semua ramai-ramai, masya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah. Yang tengok-tengok pagi ni semua aktif-aktif ni. Maksudnya yang nampak tak? Kita jenis ibu-ibu yang berpagian dan kita sangat aktif dan kita Allah Ta'ala izinkan kita ada rezeki menyusu ke anak. Kan? Saya tak boleh cakap lebih-lebih tentang susu anak ni sebab zaman kita ni tuan-puan, ramai ibu-ibu yang Allah tak izinkan dan tak ada pengalaman susu ke anak. Adalah masalah-masalah mereka yang hanya Allah dan mereka saja yang tahu. Kita tak boleh nak petikai sangat tahu kekurangan orang lain. Mentang-mentang kita dapat susu anak, kita nak, kenapa aku tak susu anak, rugi. Tak boleh macam tu depan dia. Tak boleh. Kalau kita cakap umum macam ni, saya rasa boleh lah. Sebab kita umum, sebab kita nak cakap pasal kebaikan. Mungkin dalam kita cakap pasal kebaikan tu ada orang yang terasa. Tapi sebab kita kata umum, so saya harap kalian yang tak ada kesempatan nak susu anak tapi dengar saya punya live pagi ni, korang dah share belum? Terima kasih banyak yang share, terima kasih banyak. Saya seorang je dah umur berapa tu Puan Yati? Okey. Kita tak boleh nak cakap kenapa tak susah, kita tak boleh nak pelikkan orang. Mungkin orang tu ada sebab dia sendiri yang dia saja yang tahu. Kesusahan setiap orang kan lain-lain. Tapi sekarang hari ni saya nak cerita pasal kelebihan menyusu anak sendiri. Menyusu anak lah. Okey. Anak saya kecil lagi kan. Kalau anak kecil lagi ni kita tak boleh nak cakap lebih-lebih sangat. Anak saya susu anak saya pandai, anak saya bijak dengan cakap, tak boleh. Saya tak berani nak cakap macam tu. Saya tak berani nak bagi jaminan anak-anak saya macam mana. Tapi Encik Muhammad Yusof tu dalam dia punya blog, dia boleh bagi jaminan sebab dia dah umur 63 tahun dan anak dia semua dah besar. 9 orang anak dia semua dah besar dan dia cerita. Dalam tu dia cerita. Oh subhanallah. Okey, sorry saya seorang-seorang hari ni ya. Bergoyang-goyang je stand ni. Kau jangan jatuh stand. Okey, dia cerita tentang kelebihan macam dia dapat tengok. Dia kata dulu-dulu waktu dia bekerja, dia banyak belajar, pergi overseas dan sebagainya. Selalunya isteri dia dengan anak-anak dia tinggal di rumah. Isteri dia mengurus anak sendiri, isteri dia suri rumah sepenuh masa. Dan dia kata masa tu dia tak perasan sangat. Tapi bila dah besar, makin meningkat dewasa anak-anak dia, baru dia nampak betapa bagusnya anak-anak yang menyusu badan. Sebab apa tahu? Dia kata apa? Anak dia dah besar ni pun, dah besar, adalah anak-anak 99 tau.
Anak-anak yang belajar pandai, Alhamdulillah dia kata semua masuk sekolah. Ada yang Smart Labu, ada yang MRSM, ada yang sekolah Tunku Kursyah. Sebutlah nama-nama sekolah yang best tu kan. Anak dia semua ada kat situ. Anak dia masuk. Dan bila pandai, kan kita takut bila anak pandai ni dia macam tak pandai buat kerja, dia macam tak reti nak menyantuni orang sebab sibuk belajar kan. Tak, anak dia sampai besar bila dah bekerja ni sekarang ni, sangat rapat dengan ibunya. Dia kata isteri dia garang. Isteri saya garang, tapi peliknya anak-anak tak kisah. Anak-anak tak ada dendam. Anak-anak sangat baik dengan ibunya, sangat rapat sebab dia pernah ada hubungan biologi, iaitu menyusu badan. Menyusu badan. So dia kata betapa dia bersyukur anak-anak dia disusukan oleh isteri dia. So meninggal masa kecil, saya menyusu sendiri anak-anak. Alhamdulillah. Itulah ramai pagi ni yang melihat saya dia menyusukan anak sendiri. Alhamdulillah. Saya tumpang seronok lah. Sekarang ni siapa yang belum pernah jadi ibu ataupun nak jadi ibu ataupun tengah pregnant anak sulung, saya boleh bagi tahulah, saya sempat beritahu. Ataupun yang tiba-tiba dia dah ada anak ketiga, dia bertekad kali ni anak ketiga saya nak susukan anak. Boleh tengoklah, kita boleh share kat sini apa yang saya buat, apa yang puan-puan buat untuk kita ada susu anak. Kan? Untuk kita dapat susukan anak. Saya mengajar dulu, saya umur 25 dah kahwin, 26 tak saya lupalah. 26 ke 27 dah dapat Amar, dah dapat Amar 38 27. 27 lah. 27 dapat Amar. Saya beranak melahirkan anak di hospital Segamat. Hospital daerah Segamat, hospital kerajaan. Bagusnya hospital kerajaan tu di Segamat. Waktu saya nak melahirkan anak sulung kan, kita ada satu kelas, sekejap je kelas tu, dalam sejam ke 2 jam macam tu. Nurse panggil, okey ibu-ibu yang nak bersalin, yang dah nak bersalin kan. Kita ada kelas menyusu anak. Sebab kan anak sulung lagi kan, tak reti nak susu anak apa semua, dia panggil. So dari situ saya belajar, saya kata, dia cakap apa? Ibu-ibu kena susukan anak. Saya kata, oh kena susu. Kita budak tau. Kita budak lah, kiranya first mother pertama kali kan. So saya jenis, kalau saya dah dapat ilmu tu, saya dah bersedia cakap, okey lah hari ni kita belajar ilmu menyusu anak. So saya dengar, saya jenis dengar je, ambil je. So, ilmu tu saya follow. So dia kata kita kena susukan anak. Saya takkan bagi susu botol, dia kata. Dekat kerajaan, lepas you bersalin, you susukan anak you sendiri. Kita takkan bagi you, benarkan you susu guna botol. You kena usaha sendiri. Maksudnya saya tak faham lah. Kenapa nurse ni macam tekankan sangat? Rupa-rupanya tak semua ibu-ibu berjaya susukan anak dia. Nurse mesti dah tahu benda tu. Betul tak? Rupa-rupanya nak susukan anak ni perlu apa mujahadah. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan yang bukan sedikit korang. Anak-anak ni bila kita nak susukan dia, ibu ni kena dalam keadaan yang tenang. Siapa percaya? Siapa setuju? Kena tenang, kena happy, baru susu tu keluar dengan mudah. Kalau tiba dia bergaduh dengan suami atau suami sakitkan hati dia, susu tu payah tau nak keluar. Baby pun masa kita susukan dia nangis. Dia macam dapat rasa dan mungkin susu pun tak sedap. Serius. Dia rasa aduh, tak nak cakap pasal susu anak ni, ada orang lelaki pula kan. Kan? Actually susu baby, sorry to say lah, kalau saya nak share boleh tumpang share lah yang ada ayah-ayah ni dengar je lah. Susu baby tu manis tau. Susu baby ni sedap untuk baby. Sebab itu kita nampak kadang cair susu baby tu. Yang lagi tu susu yang baru-baru tu kan. Ataupun saya sendiri susu tak berapa nak banyak, tak cukup sangat. Dia kalau cantik susu yang pekat tu, macam kalau kita buat air susu tu kan, ada daripada ibu. Tapi saya jenis susu yang biasa-biasa je, yang cair-cair. Tapi Alhamdulillah, anak saya cukup 2 tahun lebih sampai putus susu 2 tahun lebih. Paling cepat putus susu Muhriz. Sebab saya nak ikut suami saya pergi outstation. So 2 tahun tak sampai sebulan, 2 tahun sebulan lah saya dah putuskan dengan penuh kesedihannya. Dah lah dia anak bongsu saya. Kenapa saya panggil tu anak bongsu? Sebab saya memang dah ikat. Doktor dah ikat. Saya dah insya-Allah dengan izin Allah saya tak boleh mengandung lagi. So memang Muhriz tu yang bongsu lah. Macam tu. Baby betul mama nangis, baby pun nangis. Kalau tak anak dia kalau lapar dia memang menangis kan. Kadang-kadang ibu ni, sorry maaf cakap ya tuan-puan,
ibunya ada masalah, bukan tak ada susu. Dia punya puting tu, Allah Ta'ala jadikan dia macam tu. Puting dia kecil. Puting dia kecil. Okay, siapa yang nak menyusu anak, siapa yang nak ilmu ni, ambil ilmu ni, saya ambil daripada kawan saya yang dia mengalami masalah puting kecil. Bila puting kecil, apa jadi? Baby tak puas susu. Baby tak dapat nak melekap. Ni mulut baby, ni puting kita. Kalau besar, dia akan melekap. Sedap dia hisap. Dia hisap tu dia kenyang. So dia yang pump kan guna mulut dia. So susu keluar masuk dalam badan dia. Tapi kalau puting dia kecil, just kecil, dia nak nampak tak? Dia melekap ni mulut dia tau. Dia melekap, dia tak puas, nampak tak? Kecil puting tu. So apa jadi? Itu yang kadang-kadang ibu stres. Baby lagi stres. Baby stres, ibu stres. So macam nak buat, ada kawan saya tu, dia beli alat. Dia beli alat di farmasi ke, saya tak tahu kat mana dia beli. Saya lupa nak tanya. Kat farmasi ada tempat sambungan puting. Puting yang macam olok-olok. Puting olok-olok dia sambung kat badan dia. So dia anak dia susu kat situ. So air susu keluar, dia adalah alat dia tu. Ibu-ibu carilah kalau siapa yang ada puting kecil. Sorry lah, saya minta maaf siap-siap sebab kita nak ilmu kan. So saya kena cakap lah benda ni. Mungkin ada di kalangan yang melihat saya pagi ni, mereka adalah ibu muda yang baru nak melahirkan anak lagi beberapa bulan ni kan. So buat macam tu, puting pendek, betul, susah nak sedut. Ya, ada alat dia tuan-puan. Ada alat dia. Yang suami kalau tengok, belikan alat tu, cari. Kerana apa? Kalau anak korang, lelaki, bapak-bapak, dapat susu daripada isteri korang, Masya Allah, anak tu nanti akan rapat bonding dia dengan isteri korang, akan mudah dengar cakap. Dia degil-degil macam mana pun dia akan dengar cakap mak ayah dia. Lepas tu dia akan bijak. Saya rasa kena ada pakar-pakar kanak-kanak ni yang mengesahkan apa yang saya cakap ni. Budak-budak yang menyusu badan ni, dia lebih banyak neuron otak ke apa ke, macam tu ke. Dia lebih bijak. Dia belajar dapat, macam tu. So ayah-ayah kena usahakanlah. Macam mana, kenapa saya kata ayah-ayah yang kena usahakan? Tak apa puan, bukan isu sensitif. Terima kasih banyak, faham. Kerana apa? Saya sangat berterima kasih kepada suami saya lah. Saya seorang suri rumah kepada Najib Asaduk. You all pun tahu Najib Asaduk ni orang yang sangat workaholic, orang yang sangat kuat kerja. Dari yang dulu saya pernah share, dari saya kenal, bukan dari saya kahwin. Dari saya kenal beliau sampai sekarang. Sangat kuat kerja. Sampai saya pun mengalah dengan sifat dia. Sebab itu sifat yang bagus, tapi setiap sifat kita pun tahu ada pro and con, kan? Dan saya mengalah dengan sifat dia. Tetapi dalam keadaan dia kuat kerja macam tu, dia sangat menjaga emosi saya sebagai seorang isteri dan ibu. Sebab dia tahu, jika dia jaga emosi saya, so yang dapat habuan tu, yang dapat hasil tu adalah anak dia. Anak yang saya kandung dan lahirkan. Anak yang daripada benih dia. So anak dia. So dia jaga kita, korang jaga isteri korang. Yang dapat manfaat yang besar tu bukan saja isteri, tapi sebenarnya anak korang sendiri. Siapa sayang anak? Siapa sayang anak, kena sayang isteri. Sebab rumah tangga yang bahagia adalah bila isteri kita bahagia. Isteri kita bahagia, macam mana seorang isteri tu kena berperanan? Kan? Saya daripada susukan anak, siapa yang kerja pump lah. Belajar pump susu, carikan ada box untuk ais kering, macam-macam. Dia nak sri budaya, dia kena belajar. Ibu kena makan makanan berkhasiat. Yes, thank you ingatkan. Betul. Bila nak susukan anak, kenapa saya kata susah? Susah kat mana korang? Kita teringat nak makan Maggi. Fikirkan anak nak susu badan ni. Dalam Maggi ada yang tak khasiat sangat untuk ibu yang menyusu. So makan tak jadi. Nak minum Nescafe. Kata minum kopi yang banyak, kita coffee lover kan. Nanti baby kita macam ni lah. Sebab baby yang menyusu, apa sahaja yang ibu punya badan ni, nutrisi dia masuk ke baby. Susu ni apa korang? Susu ni darah ibu tau. Susu ni ibu makan, jadi darah daging kan. Daripada darah daging tu, dia akan sebahagiannya pergi ke payudara ibu yang ada baby. So dia jadi susu. Itu yang ibu, yang baby korang hisap. Jadi susu, jadi makanan dia, jadi pembesaran dia. So, apa saja yang ibu makan, pedas ke, makan pahit ke, makan jamu ke, jamu panas kan, makan pedas kan, sakit perut apa semua, makan yang benda sejuk-sejuk, kangkung ke apa ke, semua akan kena kat baby.
Tu waktu saya semajang susukan anak, saya susukan anak dalam, anak saya 11 tahun. 11 tahun ke 12 tahun saya dalam dunia menyusu anak. So dalam 12 tahun ni saya terpaksa jaga makan, saya terpaksa bersabar, saya tak boleh nak down sangat, tak boleh nak emosi sangat sebab tu semua nanti akan ke anak saya. Sebab tu bila saya nampak anak saya nakal kan, saya sedih. Saya cakap, ya Allah, adalah silap saya kat mana-mana, memang banyak silap kita ni kan. So istighfar banyak-banyak, kita minta doa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Jadi kalau anak-anak aku ni tak dapat kesan yang baik-baik daripada aku. Bukan ambil yang tak baik. Jadi kita manusia kan. Kadang-kadang kita nak makan bukan-bukan. Kadang-kadang kita ni marah-marah tak bertempat. Tapi menyusu anak. Nampak tak? Kadang-kadang suami kita pun ada buat salah kat kita. Buat kita sedih kan. Jadi kita nangis je setiap hari. So lepas tu menyusukan anak. Tak ke semua emosi tu dapat kat anak tu? Dapat kat anak korang kan? Saya 10 tahun sekarang berehat jap. Berehat jap. Wah, saya dah insyaAllah lah berehat lah. Allah Ta'ala dah bagi rehat daripada menyusu anak. Alhamdulillah. Okey. Makanan semua kena jaga. Apa benda semua. So, benda tu adalah suami. Suami yang kena sediakan. Dan satu lagi, sebelum masa habiskan, saya nak cakap pasal suri rumah ni. Macam mana suri rumah berperanan? Adakah suri rumah just duduk rumah, kemas rumah, masak, menikah anak, dah? Macam tu? Tak. Sebab tu, seorang lelaki perlukan suri rumah yang bijaksana. Sebab itu, kalau kita sayangkan keturunan kita, kita nak zuriat keturunan kita adalah keturunan yang baik, yang bermula daripada kita, ialah kita nak salahkan atuk nenek moyang kita, tang mana lagunya kan. So, kitalah yang menentukan zuriat keturunan kita adalah yang terbaik. So, apa dia langkah pertama? Langkah pertama bagi seorang lelaki adalah memilih suri rumahnya, memilih isterinya, memilih ibu kepada anak-anaknya. Itu yang suami saya cakap. Waktu nak berkahwin dengan saya sempat tanya beliau. Saya tahu saya siapa, saya tahu saya ni bukan wanita yang terbaik. Saya tahu saya ni perempuan yang waktu anak dara tu jenis bukan yang lemah lembut sangat lah. Orang kata ada kasarnya juga kan. Ada dia punya hot tempernya juga. So saya sempat tanya beliau, saya kata, Najib, masa tu panggil Najib. Najib, saya ada perangai macam ni, saya apa-apa semua dan ada sebahagian awak dah tahu. Sekarang kalau awak betul-betul ke nak kahwin dengan saya, awak betul-betul ke nak jadikan saya isteri awak. Kalau awak nak tarik diri sekarang, saya sedih tapi saya faham. Saya okey, saya boleh terima. Sebab perkahwinan ni komitmen sampai mati. Komitmen sampai mati kan perkahwinan ni. Untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Tu perkahwinan kan. Okey. Dia jawab apa? Siapa nak tahu dia jawab apa? Korang tak share pun, korang tengok je saya. Komen tak? Komen lah. Bagi saya love ke apa ke, korang nak tahu tak dia jawab apa? Cepat siapa nak tahu dia jawab apa, cakap saya nak tahu. Saya pun nak belajar-belajar daripada suami saya ni macam mana komunikasi dengan korang ni. Tolonglah. Korang share ramai-ramai, insya-Allah. Siapa-siapa ibu-ibu yang takut-takut nak susukan anak dia tu, takut gemuk, takut apa semua, dia tengok ni dia terbuka pintu hati. So kita lahirkan lagi masyarakat anak-anak muda yang disusukan ibunya, yang bagus akhlaknya insya-Allah kan. Okey, dia jawab. Siapa nak tahu? Nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Nak. Amy Jamil. Okey Amy. Sebab Amy cakap nak kan. Dia kata, Izzah bukan B. Izzah, saya yakin awak adalah bakal ibu kepada anak-anak saya. Bakal ibu yang terbaik sebab awak seorang yang bijaksana dan awak seorang yang penyayang. Dia sebut tu lah dua benda tu. Dia tak cakaplah saya cantik ke apa, tak ada. Benda tu biasalah lelaki kan. Benda tu lelaki, kita ada rupa sikit, alhamdulillah lah. Sejuk mata memandang sudahlah. Janganlah kau tepek, bedak tebal-tebal kat muka. Sekejap lagi suami kahwin dengan kita malam pertama terkejut. Rupa bini aku lain rupanya. Jangan gitu kan. Sebab tu tabaruj tu tak dibenarkan dalam Islam. Berlebih-lebihan dalam bermakeup. Kan siapa orang tak kenal muka kita. So, suami saya kata dua benda tu, saya bijak dan saya penyayang. Itulah. Sebab tu dan saya pun terima jawapan tu. Saya kata wah baguslah jawapan dia, saya boleh terima. Alhamdulillah kami kahwin. So, saya jadi cikgu. Waktu saya berkahwin dengan beliau, saya adalah seorang guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Kampung Tenang. Tapi cita-cita saya korang nak jadi suri rumah. Saya pernah share tak? Saya pernah share dalam live sebelum ni kan. Saya punya cita-cita tertinggi saya berkat daripada inspirasi Kak Putri Mayang Agustanti, saya punya senior kimia dekat UKM dulu.
Saya bercita-cita nak jadi suri rumah. Tapi kata Kak Putri, kita jadi suri rumah yang bijaksana. Dia bukannya memandai-mandai je kerjanya, tapi dia bijaksana. Betul-betul bijaksana, bijak sini. Sana sini dia bijak. Macam tu. Sebab suri rumah ni, kerja dia adalah mengurus rumah, tangga, mengurus rumah, mengurus harta suami, mengurus suami, makan minum dia, mengurus anak-anak dia, mengurus diri sendiri juga. Sebab isteri kena sihat dulu. Kita perempuan kena jaga kesihatan dulu. Siapa pernah tengok saya punya live sebelum ni yang saya mengamalkan minum jamu, minum air ubat periuk, ada dalam tu, periuk tu. Memang saya panaskan setiap hari. Memang saya buat sarapan, air ubat periuk, air jamu semua. Saya minum secawan pagi, saya campur madu sikit. Saya minum secawan untuk makan malam. Sebab untuk tenaga dan sebagainya lah. Sebab saya percaya dalam makanan kita ni dah terlalu banyak asid. Dia kalau ahli kimia bercakap tu macam gitulah, ada asid alkali. Asid alkali. Dalam pemakanan kita dah terlalu banyak makanan-makanan yang bersifat asid. Acidic. Dan kita perlukan, tubuh badan ni perlukan makanan-makanan yang bersifat alkali. Dia bukanlah asid tak boleh. Boleh. Dia kena seimbang. Tapi sebab banyak sangat makanan ni asid. Ikan, daging, asid tinggi. Keju, woi favourite tu keju. Siapa suka keju? Saya. Asid tinggi. Tapi kita perlukan juga alkali. Sebab asid yang tinggi boleh menyebabkan kanser. Kanser itu ini, kanser rahim, payudara dan sebagainya. So makanan tu, kita kena, macam mana kita nak cakap, kita antara yang saya belajar lah, antara saya baca kan daripada ilmu saya, pengalaman saya, tanya-tanya kat orang yang lebih pandai. Akar kayu ni daripada daun-daun, daripada akar, daripada batang, daripada apa semua, kan? Biji-biji kan? Ia sangat dia kebanyakannya bersifat alkali. That's why siapa yang suka makan ulam, dia nampak macam sihat lah. Sebab dia mengalkalikan badan dia. Dia bantu kita alkalikan asid dalam badan kita. Tu belum lagi saya sebut macam ni. Saya cakap dengan suami saya, Bang nak tahu tak satu perkataan ni? Bi dah hafal ni. Perkataan apa tu, Bi? Arteriosklerosis. Kalau saya salah sebut doktor kat sini, minta maaf banyak. Saya mula macam, okey Izzah hafal arteriosklerosis. Kenapa saya menghafal perkataan tu? Sebab saya mungkin sedang mengalami masalah obesity. Saya rasa macam MCO ni, rasa macam gemuk Kan siapa rasa macam saya? Siapa geng? Cubalah korang bagi support sikit. Saya puan. Macam saya tak adalah sedih seorang-seorang. Saya rasa berat saya dah naik lah. Dah naik dalam 3 kilo. Banyak kan? Banyak. Saya macam dah nak habis ni. Dah nak habis aku sempat mengutuk diri sendiri. Ya Allah, duduk rumah. Seronoknya makan dengan anak-anak. Anak-anak pula tak ada kerja lain. Mi lapar. Sekejap lagi pukul 10. Mi lapar. Ya Allah, saya ni duk pukul 10 turun. Teman anak saya makan tu normal tau. Saya dah puas tau. Korang jangan cakap saya tak sekolahkan anak saya. Saya sekolahkan. Termasuk saya sekolahkan diri saya sendiri. Masuk kata, jangan makan malam. Nanti kita gemuk. Saya cakap dengan si Amar. Amar kan gemuk kan badan dia kan. Yang lain kurus kan. Kita jangan makan malam, Ma. Nanti gemuk, Ma. Kita dah gemuk ni, Ma. Saya cakap dengan anak saya macam gitu. Tak ada maknanya anak saya tu kan. Alah Umi Amal lapar lah. Nak buat macam mana ni? Amal lapar. Yalah Ma. Mailah Umi terbang pergi bawah. Kadang-kadang kita orang, saya ni jenis watak yang kalau nak pergi dapur je, ada je benda nak masak kan. Memang kreatif lah. Bab makan-makan ni bagi kat saya tau. InsyaAllah lah. Siapa duduk dengan saya dia tak lapar. InsyaAllah. Sebab saya nak kreatif tentang saya nampak roti. Okey, saya tahu nak buat roti apa. Saya nampak itu, saya tahu nak buat apa. Saya nampak tepung, saya tahu nak buat apa benda. Macam tu. So, saya selalu layan Amar. Dan kadang-kadang, kita orang dahsyat. Suami saya kadang-kadang, saya dah insaf Saya dah insaf kadang-kadang. Tapi, tiba-tiba suami saya kata apa? Bibi, abang dah belikan Bi nasi kandar yang Bi suka tu. Pukul 9 malam. Saya tengokkan je. Aku baru berniat nak diet. Dah lagi aku food panda malam pukul 9. Kan, dah tu, tak makan? Makan. Saya makan. Okeylah korang. Kita memang nak kurus. Tapi belum tentu kalau saya tak makan nasi kandar tu saya kurus. Belum tentu pun. Jadi, alang-alang kita suami dah belikan, sambil-sambil jaga hati suami yang dah belikan dengan penuh kasih sayang tu. Dan plus tu pun makanan kegemaran kita, nasi kandar, ikan tenggiri. Hui, sedap. Siapa suka? Lepas duduk keluar. Orderlah food panda. Saya dah lupa nama tempat dia apa. Dia kedai mamak lah. Actually, saya tak berapa mamak tau. Suami saya tahu saya tak suka sangat makan kat mamak. Tapi itulah, Allah Ta'ala takdirkan lah. Benda ni kita jangan tak suka sangat lah. Nanti Allah Ta'ala akan jadikan, suka.
Betul. Suami saya order nasi kandar tanpa saya tahu tu daripada mamak. Saya makan sebab saya dah lapar sangat satu hari tu kan. Saya makan. First time habis nasi kandar satu plastik. Terus saya suka. Lepas tu saya tahulah suami saya order kat mamak. Betul lah kan, mana ada orang Melayu buat nasi kandar. Mamak lah pandai, betul tak? Memanglah saya dah jadi peminat nasi kandar. Kedai mamak apa nama kedai tu, tak ingatlah saya dengan suami saya. Suami saya tahu. Nasi kandar nak yang tu juga, tak nak yang lain. Baby ikan tenggiri habis, ada ikan mayung tak nak. Ikan, walaupun saya teringin dah sampai tekak teringin ni, tak ada ikan tenggiri tak nak. Saya nak yang tenggiri je. Jadi suami saya kadang-kadang dia order tak tanya saya. Sebab dia tahu semalam saya teringin. Tapi tak ada. So hari ni dia konon buat surprise. Surprise, abang beli kami nasi kandar ikan tenggiri. Masa tu saya dah fikir nak diet. Tak jadi diet. Jangan minta saya diet kalau bab makanan yang saya macam saya jaga hatilah. Antara yang saya percaya, saya makan ada dua. Satu, mungkin saya lapar. Kedua, saya jaga hati orang. Saya jaga hati mak ayah saya. Saya jaga hati mak mentua saya. Saya jaga hati suami saya. Saya jaga hati tuan rumah kalau kita jadi tetamu kan. Walaupun kita rasa macam, tak apa, kita abaikan dulu diet-diet tu. Kita jaga hati dulu. Macam gitu, boleh? Korang faham tak saya bebel ni? Korang ni dengar je kan? Aulora, banyak lah hai. Makanan tambahan ni saya tak berapa lah. Saya tak berapa nak disiplin lah. Kalau disiplin ni memang korang bagilah kat Tuan Najib Asadok tu. Kalau kat saya tak payahlah kan. Saya mengaku siap-siap kan. Jangan suka mamak. Apa dia cakap? Bahaya puan minat makan tak apa. Jangan suka mamak. Itulah awak kata apa. Jangan suka mamak lah. Tapi makanan dia okey kan. Apa lagi tu? Asyik kat mulut je saja sebut diet. Betul lah Najibah. Saya sampai cakap apa, hari ni saya nak diet. Bibik saya semua dah hafal. Macam saya makan kan, bibik saya masak sedap. Bik, nak satu pinggan lagi? Puan, tadi puan dah makan nasi kan? Bik, ni puan kata nak diet. Tak apalah Bik, saya makan ni dulu. Lepas ni saya diet. Tak ada makna. Nanti sampai malam, bibik saya tergelak. Puan tadi dah makan kan 2 pinggan? Nak malam ni puan nak suruh saya gorengkan cempedak goreng? Satu lagi cempedak goreng. Korang perasan tak sekarang musim cempedak? Perasan ke tidak? Sampai saya cakap apa? Baby, saya rasa saya naik 3 kilo ni sebab cempedak goreng. Bibi saya tergelak-gelak sebab hampir setiap malam saya suruh goreng cempedak. Tolonglah cempedak. Bila? Cepatlah habis musim. Saya tak bolehlah tengok cempedak. Saya tak boleh ada cempedak, tak boleh ada durian. Saya dah lah memang ratu durian. Pernah kalau masa musim durian, teruk betul lah. Saya semalam cakap pasal minimalis kan. Saya tak minimalis tentang makanan durian dan cempedak tu. Saya kena belajar lah. Lepas tu saya kata saya pun banyak benda nak belajar. Kan? Termasuk tentang makanan. Kalau durian pernah suami saya kan kita makan kan ramai-ramai kan. Kita belanja kawan-kawan, belanja family semua kan. Sampai 2,000 makan durian. Tapi puas hatilah sebab ramai gila dapat makan. Dan durian tu adalah Musang King. Musang King babe. Sedap gila kan Musang King. Tapi lama-lama saya cari alternatif. Saya kata Musang King ni mahal betul harga dia. Takkan kita nak beli Musang King je. Saya fikir macam tu kan. Jadi saya kata apa bawah Musang King? Sebab tu saya hafal nama-nama durian. Udang merah okey lah. Siapa yang tak nak beli Musang King sebab mahal sangat tu. Udang merah sedap juga. Tapi kalau korang teringin nak rasa yang lagi rare daripada Musang King yang mahal sikit, korang cari duri hitam. Macam cerita Upin Ipin tu. Duri hitam memang sedap dan saya banyak jumpa duri hitam dekat Pening. Kalau cakap pasal durian memang tak habis kat saya sebab saya memang ratu durian. Family saya kenal Nurul Ijah. Saya kan Ijah. Ijah adalah ratu durian. Di mana ada durian, di situ ada saya. Gitu. Sekarang saya tanya korang, bila masa saya nak kurus? Sebab kejap lagi lepas musim cempedak, musim durian. Korang? Saya siap cakap dengan suami saya. Bang, cita-cita saya nak pergi Pahang. Kat kawasan mana yang banyak durian tu? Itulah cita-cita saya. Teruk perangai kan. Dalam korang cakap pasal makanan memalukan saya betul lah. Habis saya punya minimalis. Tapi saya kata, saya ada separuh minimalis. Macam rumah kan. Macam sekarang ni saya tengah nak bersihkan. Itulah melambat-lambat orang jual cempedak. Saya tak boleh keluar rumah. Saya memang, ya Allah ya Tuhanku, saya kena tolonglah korang. Itu makanan favourite saya. Durian kampung pun sedap. Betul sedap. Sekarang saya dah pergi ke durian kampung. Mak montu saya kata durian kampung lah sedap Izzah, tak banyak gas sangat. Cakap okey lah, saya try kan. Sedap. Alhamdulillah. Saya kalah durian tapi saya sangat suka durian. Saya kalau makan durian, saya tak boleh makan waktu malam. Nanti saya tak boleh tidur. Walaupun saya sebab tu kalau nak malam tu, saya punya last makan pukul 6 macam tu lah. Itu pun 3 ulas je. Ulas bukan biji
3 ulas. Saya punya, kenapa saya kata saya suka durian walaupun saya kalah durian. Ada satu musim durian tu, saya beli durian banyak, berbekas-bekas. Saya beli bayi bekas, saya tak suka bawa biji-biji tu. Saya beli bayi bekas sebab durian mahal. Kita jangan beli biji tu, rugi. Kalau dah buka kat kedai, so mana yang tak elok, kita tukar on the spot. Kan? So saya suka beli bekas-bekas. One day saya bawa 10 bekas. Saya buat apa tahu, 10 bekas durian Musang King tu. Saya buat sarapan. Saya buat sarapan setiap hari sehingga 10 bekas tu habis. Lalu teman saya kata apa? Bi bukan cakap dengan abang nak diet, Bi. Bi tengah sarap apa tu, Bi? Laki aku punya pelik. Tak lagi bila dah gemuk sikit, bang, Bi dah gemuk ah. Dah lah, Bi nak abang belikan durian lagi nanti tu. Nanti suami saya tanya, Bi nak abang belikan durian lagi? Abang belikan durian lagi ya? Bi nak berapa bekas? Tu saya marah suami saya kata, alah abang tu nak bi diet tapi bila bi nak durian abang bawa. Nampak tak manusia ni paling senang dalam hidup dia apa? Menyalahkan orang lain. Dalam korang, aku dah membebel lama ni. Saya macam tak apa-apa kan. Padahal nak cakap pasal suri rumah. Betul lah, suri rumah Najib Asaduk. Kuat makan durian. Okey korang. Ya ibu, Umi memang kelakar macam ibu tak tahu. Saja je lah ibu tu buat tak tahu. Okey, saya dah tak ada. Nampak tak saya punya borak ni suka hati saya je. Korang kalau siapa yang belum masuk Telegram Najib Asaduk, dalam tu memang saya jarang ada tau dalam Telegram Najib Asaduk tu. Tapi one day saya ingat saya nak masuk dah, saya nak menyebuk dalam tu. Korang nak tak? Sekarang Telegram Najib Asaduk tu kita banyak tentang ilmu-ilmu bisnes online lah. Bisnes marketing apa semua. Dan siapa yang banyak kelas percuma kita ada, contoh KPO waktu malam kan. Tu dalam Telegram Najib Asaduk tu banyak maklumat. So kalau mana tahu one day saya cakap dengan tim saya, tim bagi saya masuk 1-2 slot 1 minggu kan. Why not kan? Okey korang, itu saja. Pandai-pandai lah korang. Tadi kita cakap pasal apa? Tak ada point ini. Poinnya nyusu anak. Poinnya jadi ibu yang bijak, isteri yang bijak, yang jaga harta suami elok-elok. Jangan boros-boros sangat Pegang duit suami jangan boros sangat. Suami memang bagi allowance kat saya. Alhamdulillah. Siapa nak tahu berapa? Memang taklah saya bagi tahu. Suami tak betul lah ini. Memang taklah saya bagi tahu allowance saya berapa. Tapi ada. Ada allowance saya insya-Allah mencukupi. Dan semalam saya dah ceritakan berapa rezeki kita bukan kita punya semua. So kita kena sedekah, zakat dan semuanya. Nanti Allah soal korang jangan main-main dengan harta dunia ni. Jangan main-main dengan pendapatan kita. Bersihkan dulu siap-siap, baru kita guna. Guna pun saya banyak simpan untuk anak. Saya memang apa-apa anak lah, anak 5 orang kan. So apa-apa yang saya nak beli ada sikit satu bahagian barang saya. Bahagian tu jangan tanya berapa. Berapa harga dia. Satu bahagian akan untuk saya, satu bahagian untuk simpan anak, yang satu bahagian lagi untuk kita beri pada sesiapa yang perlulah. InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.